topik-topik yang sama. Cuba kita lihat ya. Kita punya tajuk dulu. Okey. Di sini kita akan bahas 1, 2, 3, 4, 5 isu. 5 isu yang semuanya membabitkan huruf waw. Sebagai contoh, tengok yang pertama tu, beza antara ayat yang mengandungi huruf waw dengan tiada. Itulah 5 isu. Beza antara ayat yang mengandungi huruf waw dengan ayat yang tiada huruf waw. Tapi pengajarannya berbeza. Yang pertama ialah perbandingan antara ciri-ciri orang beriman dengan ciri-ciri orang tak beriman. Perbandingan antara kebun di dunia dengan kebun di akhirat. Meneliti isu prinsip kita yang bertegas dengan kafir harbi dan berkasih sayang sesama mukmin. Meneliti tentang tuduhan orang kafir terhadap Nabi Saleh dan Nabi Shu'aib alaihissalam. Dan juga akhir nanti kita akan bahaskan tentang ayat yang berkenaan dengan sambutan masuk ke syurga dan masuk ke dalam neraka, ya'zambillah. Jadi semuanya berkaitan dengan huruf waw, ya, huruf waw. Jadi menunjukkan kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan, ada tak ada huruf waw pun memberikan kesan yang besar, ya. Kewujudan huruf waw memberikan kesan yang besar. Begitu jugalah dengan huruf-huruf yang lain. Okey. Kewujudan sesuatu huruf memang memberikan kesan terhadap kefahaman terhadap ayat itu sendiri. Sekejap ya. Baik, sekarang ni kita mula dengan ayat isu yang pertama. Okey, perbandingan antara karakter orang beriman dengan karakter orang tidak beriman. Okey, baik. Fokus saya kepada tafsir Al-Kashaf oleh Az-Zamakhsyari. Buat makluman tuan-tuan dan puan-puan, Az-Zamakhsyari ni, saya pun lupa apa nama beliau, Abul Qasim Az-Zamakhsyari. Beliau merupakan ulama Al-Mu'tazilah, ya, ulama Mu'tazilah. Tetapi walaupun beliau Mu'tazilah, bukanlah kita nyatakan beliau menganut akidah yang salah, ya. Cuma ada perbezaan yang ketara daripada sudut furu'ul akidah, cabang-cabang akidah. Daripada sudut usul, insya-Allah ada persamaan antara Mu'tazilah dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Baik. Jadi antara tokoh Mu'tazilah yang agung ialah Az-Zamakhsyari. Beliau merupakan pakar dalam bidang bahasa dan beliau telah mengarang satu kitab tafsirul Quran yang begitu agung. Namanya Tafsirul Kashaf, ya, Tafsir Al-Kashaf. Dan buat maklumat tuan-tuan, pada zaman dahulu Tafsir Kashaf dianggap sebagai tafsir yang paling power dalam bab tata bahasa Arab. Tetapi saya kira kemudian mungkin ada ulama yang memberikan fokus terhadap perbahasan tata bahasa Arab dalam Al-Quran yang melebihi apa yang disebutkan oleh Az-Zamakhsyari. Tapi kalau dulunya, tafsir Kashaf lah yang dianggap sebagai tafsir yang terbilang dalam bab tata bahasa Arab, Nahwu, ya. Baik, memang power lah dia. Okey, baik. Ar-Razi sebagai contoh di dalam kitab Tafsirul Kabir pun biasa memetik pendapat daripada Az-Zamakhsyari. Baik. Jadi kita sekarang ni tengok huruf waw, tuan-tuan. Huruf waw dalam bahasa Arab ni dia ada beberapa fungsi. Dia ada fungsi menunjukkan hal ataupun keadaan, ya, keadaan. Contohnya wa antum la tash'ur wa hum la yash'urun, dalam keadaan mereka tidak menyedarinya. Waw di situ artinya dalam keadaan mereka tidak menyedarinya. Makna hal keadaan mereka tu mereka tak sedar tentang perancangan Allah Azza wa Jalla. Sebagai contoh dalam isu Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Baik. Ataupun waw ini boleh difahami sebagai wawul qasam. Waw sumpah. Contoh kita sebut wallahi, demi Allah, wabillahi,
dan dengan Allah, wal fajr, demi fajar, wal duha, demi ad-duha, dan sebagainya. Dan antara fungsi waw, dan ini merupakan fungsi yang paling asas tentang huruf waw, tuan-tuan dan puan-puan, iaitu wawul ataf. Wawul ataf bererti waw yang menunjukkan perbezaan. Ya, perbezaan. Contohnya, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'. Orang-orang beriman lelaki dan orang-orang beriman yang wanita. Ini menunjukkan orang lelaki dan wanita ini berbeza. Bukannya sama. Jadi dia ada wa. Ataupun ketika kita mengambil ayat tentang wuduk, yang mana Allah Azza wa Jalla menyatakan, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah muka-muka kamu, ada wa aydiyakum, dan tangan-tangan kamu. Jadi tangan itu berbeza dengan muka. Jadi wa di situ dipanggil wawul ataf. Ya, wawul ataf. Jadi saya buat contoh di sini, saya makan pisang goreng dan cempedak goreng. Kerana pisang goreng dan cempedak goreng merupakan dua benda yang berbeza. Baik. Jadi di sini cuba kita lihat ada satu ayat yang begitu luar biasa. Ayat kelima dalam surah Al-Baqarah. Ini semua ibu ayah ingat insya-Allah. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Ada wa di situ kan? Ada wa. Cuba tanda wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang tetap, okey, minta maaf. Ini terjemahan saya ambil terus dari internet. Tapi kalau saya nak terjemah secara perkata, mereka itulah yang berada atas petunjuk daripada Tuhan mereka, dan mereka itulah dan merekalah orang-orang yang berjaya. Dan merekalah orang-orang yang berjaya. Jadi dia ada huruf wa di situ. Pada ayat wa ulaika humul muflihun. Okey, baik. Okey, satu. Tapi kalau kita lihat dalam ayat surah Al-An'am, mungkin Al-A'raf, minta maaf, ayat 179. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kami penuhkan neraka Jahannam ini, kami jadikan untuk Jahannam kebanyakan daripada jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Untuk mereka jantung, namun mereka tidak memahami dengannya. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka tidak memanfaatkan mata. Walahum adhanul la yasma'una biha. Mereka tidak memanfaatkan telinga mereka. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka umpama haiwan ternak, bahkan mereka lebih sesat. Ulaika humul ghafilun. Merekalah orang-orang yang lalai. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dirahmati Allah, cuba kita perhatikan. Dalam ayat yang pertama, apabila Allah Azza wa Jalla menyatakan orang yang bertakwa itu merupakan orang yang mendapat petunjuk daripada Tuhan, Allah sebut ada huruf wa ulaika humul muflihun. Tapi berbeza dengan surah Al-A'raf kan? Cuba kita lihat, surah Al-A'raf tu beza sedikit. Allah sebut ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu ibarat haiwan ternak. Ada wa tak di situ? Tak ada. Patutnya kalau kita ikut logik ayat di atas, kena ada wa lah di sini. Wa ulaika humul ghafilun. Tetapi Allah Ta'ala tak letak wa di situ. Allah direct sebut ulaika humul ghafilun. Di situ itu merupakan benda yang pelik lah. Bagi kita yang baca Quran, yang tak pandai bahasa Arab ni, kita, termasuk saya lah tuan-tuan dan puan-puan, memang kita tak pelik. Tapi bagi ulama yang mengkaji tentang perkara ini, mereka tengok, macam mana yang ni ada wa, yang ni tak ada wa. Kenapa di sini tak ada wa ulaika humul ghafilun? Ataupun kenapa di sini ada wa? Tak boleh ke kita baca ulaika ala hudam mir rabbihim
ulaika humul muflihun. Tak boleh ke begitu je? Kenapa mesti wa ulaika humul muflihun? Jadi ini menimbulkan tanda tanya kalangan pengkaji. Dan alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Abdul Qasim Az-Zamakhsyari berjaya merungkaikan kekeliruan ini. Okey, apa jawapan Az-Zamakhsyari tuan-tuan? Okey. Begini, dalam ayat yang kelima suratul Baqarah ni, apa kita tengok sini lah. Ayat kelima suratul Baqarah. Apabila ada wa menunjukkan ini merupakan dua nilai yang berbeza. Mendapat petunjuk daripada Allah, satu nilai. Orang yang berjaya merupakan nilai yang lain ataupun nilai yang kedua. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah ini yang disebut dalam ayat kedua, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini merupakan kitab yang memberikan petunjuk kepada orang bertakwa. Orang bertakwa ini dia ada beberapa akhlak dan pada kemuncaknya Allah sebut orang bertakwa ini ada dua dia punya rumusan. Satu, mereka lah orang yang berada atas petunjuk daripada Tuhan mereka. Dan yang kedua, mereka merupakan orang yang berjaya. Jadi itu merupakan dua rumusan penting. Ada dua nilai yang dimiliki oleh orang yang bertakwa. Ibaratnya ada dua hadiah. Mana kita nak? Kita nak satu hadiah ke kita nak dua hadiah? Pastilah orang-orang yang normal, orang yang waras akan mahukan dua hadiah. Ya. Kalau orang boleh bagi dua hadiah, kenapa kita tak ambil dua hadiah? Okey, baik. Jadi kita pasti nak dua hadiah. Ataupun kita pasti nak dua anugerah daripada seseorang. Baik. Jadi di sini menunjukkan hidayah dan juga kejayaan merupakan dua benda yang berbeza. Dan kedua-dua benda itu dikurniakan oleh Allah Azza wa Jal kepada orang-orang yang bertakwa kepadanya. Baik. Berbeza dengan suratul A'raf ini, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah dirahmati Allah. Allah sebut ni cerita manusia dan jin yang bakal menghuni neraka. Allahumma ajirna minan nar. Jadi antara rumusan orang yang menghuni neraka ni apa dia? Mereka ibarat binatang ternak. Yang mana ada mata namun tidak menggunakan mata untuk mencari kebenaran. Ada telinga namun tidak mendengar perkara yang mendorong keimanan. Jadi mereka ini ibarat haiwan ternak je. Bahkan lebih sesat. Dan mereka ini merupakan orang yang lalai. Ya. Jadi di sini tidak ada huruf waw. Ya. Bukannya wa ulaika humul ghafilun. Kenapa? Kerana kata Az-Zamakhsyari, haiwan ternak dan kesesatan itu merupakan perkara yang sinonim. Sama je. Bila sebut haiwan ternak itulah orang yang sejenis kehidupan yang tidak mendapat petunjuk daripada Allah Azza wa Jalla. Yang mana mereka tidak memanfaatkan mata, telinga mereka untuk mencari kebenaran. Baik. Jadi dia merupakan perkara yang sama. Orang yang sesat, orang yang lalai ibarat haiwan ternak. Haiwan ternak itu merupakan kehidupan yang lalai. Jadi dia bukannya dua benda yang berbeza. Kerana ia merupakan benda yang sama, maka Allah Azza wa Jalla pun menyatakan menyebutkan ayat ini tanpa huruf waw. Baik. Ini saya dah syarahkan di bawah tu. Okey, cuma saya terus terangkan begitu je. Sekejap Baik. Dan hal ini pun dikupaskan oleh Ar-Razi dan juga Ibn Ashur yang datang selepas daripada Az-Zamakhsyari. Jadi perkara yang samalah tuan-tuan dan puan-puan sekalian ya. Cuma kalau kita nak sebut ni, manakala manusia dan jin yang tidak mahu menggunakan panca indera untuk mencari kebenaran, mereka diperumpamakan lebih daripada haiwan ternak dan kelalaian. Haiwan ternak dan kelalaian merupakan nilai yang sama, bukannya berbeza. Sebab itu tidak ada wa. Bukannya wa ulaika humul ghafilun. Okey, pengajaran daripada ayat ini apa, tuan-tuan dan puan-puan? Orang yang mengikuti perintah Allah Ta'ala akan mendapat keuntungan besar bukan sahaja di hari akhirat, malah ketika berada di dunia lagi. Jadi dunia dan akhirat untung. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Jadi kalau ada orang yang kata kami ni akhirat je lah, di dunia ni tak apalah susah. Itu merupakan satu fahaman yang silap. Kita nak bahagia dunia dan juga akhirat. Cuma apa pengertian bahagia itu berbezalah mengikut takrifan masing-masing. Berbeza mengikut zaman, berbeza mengikut keadaan, berbeza mengikut situasi. Jadi kebahagiaan itu benda yang dia merupakan perkara yang subjektif. Boleh jadi kita lihat seorang abang yang sanggup berhenti belajar, dia kerja untuk menyara keluarga dia, kita nampak dia derita. Walhal dia bahagia kerana dia berjuang untuk memastikan adik-adik dia lantaran mereka anak yatim, dia berjuang untuk memastikan adik-adiknya dapat belajar. Kita nampak dia derita. Dia sendiri pun umur 40 lebih baru dah kahwin. Adik-adik dia kahwin dulu, barulah dia kahwin umur 40 lebih. Jadi padahal mungkin dia bahagia dengan kehidupan dia tadi. Jadi itu merupakan hasanah ni benda yang subjektif tuan-tuan. Dan nanti akan dinilai mengikut kekuatan takwa masing-masing di hadapan Allah Azza wa Jalla. Baik, jadi orang yang mengikuti perintah Allah ni bahagia dunia dan juga akhirat. Manakala orang yang sengaja tidak mencari kebenaran ni, bahkan tak fikir pun tentang kebenaran. Apa yang berlaku pun berlakulah. Tak pernah pun nak memanfaatkan akal pemberian Allah demi mencari yang benar, demi mengelakkan yang salah. Jadi mereka ni ibarat haiwan ternak. Haiwan ternak ni macam mana? Kerjanya makan, minum, tidur. Makan, minum, tidur. Itu saja kerja mereka. Jadi, tapi itu memang Allah Ta'ala ciptakan mereka begitu. Tak apalah. Itu penting untuk ekosistem kita. Tapi manusia tidak boleh menjadi seperti haiwan ternak. Jadi orang yang ibarat haiwan ternak ini merupakan orang yang lalai. Ia merupakan benda yang sama. Bila kita ibarat haiwan ternak, na'udzubillah, kita lah orang yang lalai. Orang yang lalai itu merupakan ibarat haiwan ternak. Tidak ada wawul ataf, waw pemisah antara kedua-dua nilai tersebut. Baik. Ini rujukan saya ya. Okay, seterusnya, kewujudan huruf waw dengan tiada huruf waw ini perbandingan antara kebun di dunia dengan kebun di akhirat. Ya, kebun di dunia dengan kebun di akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Okey. Cuba kalau kita lihat kebun dalam bahasa Arab pun macam-macam kan. Ada bustan. Saya ingat ada satu pondok dahulu di sekitar Sepang. Namanya Pondok Bustanul Arifin. Taman orang-orang yang arif. Taman orang-orang yang pandai. Yang mana ustaznya Ustaz Ansarullah rahmatullahi alaih. Beliau meninggal dalam usia yang tidak terlalu tua. Seorang yang gagah, seorang yang kuat. Di mana Pondok Bustanul Arifin ini ada juga meletakkan budak-budak yang ketagih dadah, dia jaga, dia didik. Tapi pada akhir hidupnya ni beliau telah diuji dengan penyakit yang begitu luar biasa sampai kurus kering. Saya kenal Ustaz Ansarullah ni taklah rapat tapi saya tahu dia orang yang badannya pun dia bukanlah badannya besar tapi dia sihatlah orangnya. Tapi bila meninggal tu sekurus-kurusnya. Penderitaan yang semoga Allah Ta'ala berikan dia kafarah. Wallah alam lah apa penyakit yang menimpa. Tapi beliau seorang yang saleh, insya-Allah rahmatullahi alaih. Sekejap ya tuan-tuan ya, sekejap je. Oh maaf ya, saya nak betulkan kerusi tadi. Baik. Dia ada kalimah bustan, dia ada kalimah raudah, dia ada kalimah jannah. Jadi dalam bahasa Arab ni dia berbeza-beza maksud. Bustan ni apa, raudah apa, jannah apa. Jadi saya pun lupalah raudah ni dia asal daripada kalimah apa.
Tapi rasanya melibatkan isu air yang mengalir. Rasa seingat saya lah air yang mengalir. Tak apalah, nantilah kita tengok ya. Kalau jannah ia merujuk kepada satu kebun yang dipenuhi dengan pohon-pohon yang merimbun, yang rendang, sampaikan penuh, sampaikan terlindung kawasan tersebut kerana dipenuhi dengan pokok-pokok. Itu jannah. Dan syurga dipanggil sebagai jannah. Okey, baik. Kalau kita lihat Raudah ni, contohnya Imam Nawawi pun suka dengan nama Raudah. Jadi dia buat kitab Raudatul Talibin, kitab yang lain dia tak guna Raudah tapi dia guna Riyadh. Riyadh yang Raudah ni samalah Riyadhus Salihin. Pun ada satu tempat di Saudi namanya Ar-Riyadh. Baik. Jadi sini tuan-tuan dirahmati Allah, cuba kita lihat pada ayat yang ke Al-Mu'minun ayat ke-19 ya. Surah Al-Mu'minun ni dia awal juzuk 18. Kalau awal juzuk 18 maknanya muka surat 342. Kalau ayat 19 ni sekitar ayat muka surat 343 lah kot ya. Rasanya. Fa'ansha'na lakum bihi jannatin min nakhil. Maaf ya, baris tu silap. Saya silap copy and paste dari internet. Fa'ansha'na lakum bihi jannatin min nakhil wa a'nabin lakum fiha fawakihu katsirah wa minha ta'kulun. Saya nak minta jasa baik tuan-tuan dan puan-puan untuk tanda ataupun ingat yang bahagian ini adanya wa pada perkataan wa minha. Ya. Ada huruf wa pada kalimah wa minha. Okey, baik. Apa maksudnya tu? Okey. Maksudnya kemudian kami tumbuhkan untuk kamu dengan air itu, bihi dengan air itu, jannatin min nakhil, kebun-kebun tamar yang terdiri daripada tamar, wa a'nab dan anggur-anggur, lakum fiha fawakihu katsirah. Dalam tu kamu akan dapat apa sahaja yang kamu nak, pelbagai buahan yang banyak, fawakihu katsirah, pelbagai buahan yang banyak, wa minha ta'kulun, dan daripada buah-buah itulah kamu boleh, dan daripada kebun-kebun itulah kamu boleh makan. Okey. Jadi di sini kebun tu kebun yang dipenuhi dengan dua pokok yang utama. Bagi Arab ni inilah pokok yang utama, kurma dan juga anggur kan. Okey, dalam tu ada pelbagai buah. Kamu boleh dapat macam-macam buah yang begitu banyak. Wa minha ta'kulun, dan daripada kebun itulah kamu boleh makan. Jadi dia ada wa di situ. Ingat lagi tak tuan-tuan dan puan-puan, wa tu apa? Wawul ataf. Waw ataf yang menunjukkan kedua benda yang berbeza. Artinya buah-buah yang banyak itu satu isu, makan itu satu isu yang lain. Ya, saya ulang balik. Buah-buahan yang banyak itu satu isu, bab makan tu satu topik yang lain. Sebab itu dia ada wa dan. Buah-buah yang banyak dan ada satu lagi isu lain, dan daripada kebun itulah kamu makan. Okey. Tapi kalau kita lihat ayat ini berbeza. Iaitu surah Az-Zukhruf ayat 73. Wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Lakum fiha fakihatun katsiratun minha ta'kulun. Dan dikatakan kembali lagi kepada mereka, yakni orang-orang beriman. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. InsyaAllah dikatakan kepada tuan-tuan dan puan-puan, orang-orang yang beriman, inilah syurga yang diwariskan kepada kamu disebabkan. Ada B ni menarik ni. Huruf B ni luar biasa ya. Okey, tapi tak apalah. Disebabkan apa yang kamu telah lakukan. Ya, disebabkan apa yang kamu telah lakukan. Maknanya syurga, kita masuk syurga ni disebabkan amalan-amalan. Amalan itulah yang mengundang rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Baik. Lakum fiha fakihatun katsirah, untuk kamu di dalam syurga itu buah-buahan yang banyak. Minha ta'kulun, daripadanya kamu makan. Okey.
Satu yang berbezanya, sini fawakih kan, fawakih ni buah-buah. Tapi sini dia tak guna fawakih, dia guna faqihah. Faqihah. Yang tu saya tak tahu. Apa beza antara fawakih dengan faqihah. Wallahualam. Yang tu saya tak pandai lah yang tu ya. Saya minta maaf. Tapi di sini bezanya, di sini Allah Ta'ala sebut bagi kamu buah-buahan yang banyak wa minha, dan daripada kebun itu kamu makan. Ada wa di situ. Tapi kalau dalam ayat Az-Zukhruf, ayat 73, untuk kamu buahan yang banyak, minha ta'kulun, tidak ada wa. Sedangkan ayatnya sama. Yang atas, lakum fiha fawakihu kasiratun wa minha ta'kulun. Ayat yang ini, lakum fiha fakihatun kasiratun minha ta'kulun. Daripadanya kamu makan. Bagaimana yang saya sebut tadi, wa tu dia menunjukkan perbezaan. Kalau yang tadi artinya buah-buah banyak tu satu isu. Makan itu satu isu yang lain. Ya. Manakala yang ini sama. Buah-buah yang banyak dan makan. Itu satu benda yang sama aja. Buah-buah tu banyak dan makan. Apa? Kenapa tidak ada wa kan? Kenapa tidak ada huruf wawul ataf? Baik. Surah Al-Mu'minun yang sebut huruf waw tadi, ibu ayah dirahmati Allah, merujuk kepada kebun di dunia. Yang ni. Ini kebun di dunia ni. Ini kebun di dunia. Jadi bila kebun di dunia ni apa dia? Kita ke sana bukan saja untuk makan. Kita kena cucuk tanam. Bukan saja cucuk tanam kan, kita kena belajar ilmu menanam. Kita kena ada baja, kita kena ada air. Dan kalau kebun itu terlalu luas, kita kena buat sistem pengairan yang menggunakan teknologi terkini, yang mana kita tak perlulah nak siram semua pokok, terutamanya di musim kemarau kan. Jadi kita kena ada tanaman, kita kena tuai, macam-macam lah proses. Kita kena bersih. Kemudiannya daripada tanaman tu kita kena zakat, kita kena sedekah. Kita kena jaga agar tanaman kita tak diganggu oleh serangga-serangga pemusnah ataupun haiwan-haiwan lain. Macam-macam lah kita kena buat, dan antaranya ialah kita boleh makan. Orang duk tanam pokok durian tu, jadi antara kepentingan pokok durian tu kita boleh makan. Tapi yang lain tu kita kena bekerja, kita kena berusaha, kita kena lawan tupai lagi, dan tupai nak makan tu kita anggap sedekah. Jadi macam-macam lah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, nak boleh kemakan tu. Dan bukan semua kita makan, kita ada yang kita jual. Kalau orang buat pokok durian tu, takkan semua dia nak makan, dia kena jual. Dan bukan semua dijual, ada juga yang disedekahkan. Bukan semua disedekahkan, ada juga yang dihadiahkan. Dan ada juga yang dijamu. Keluarga datang, anak-anak, sepupu sepapat, jadi dijamu. Jadi macam-macam. Di situ antaranya makan. Ya, antaranya makan. Jadi di sini sebagaimana yang saya berfungsi untuk menunjukkan perbezaan. Jadi ada beza. Cerita buah banyak ni dengan makan ni benda yang berbeza. Tak semestinya buah yang banyak saya terangkan tadi kita makan. Ada yang kita jual, ada yang kita sedekah, ada yang kita hadiah, ada yang kita jamu. Bahkan macam-macam lagi lah projeknya. Akhir sekali kalau kulit-kulit tu kita nak kena buang pula kan. Nak kena buang kulit-kulit tu. Ya, kalau kita kata apa, kebun tu kita kena bersihkan. Kadang-kadang kita kena upah orang. Nak kena bersihkan kebun kalau kebun tu terlalu luas. Kita kena ambil masa, kita kena bercuti. Kalau kerja kita kena cuti nak tengok kebun kadang-kadang. Jadi banyaklah isunya tuan-tuan dan puan-puan. Bukan itu sahaja, bahkan ingat tak isu satu kawasan yang orang tanam pokok durian musangking yang begitu besar di negeri mana tu, akhirnya kena tebang semuanya kerana tidak ada permit yang sah. Jadi nak kena ada permit juga kalau menanam di kawasan orang. Jadi macam-macam lah ceritanya. Okey, baik. Antaranya makan, antaranya. Jadi sebab itu disebut wa minha ta'kulun, dan daripada kebun itu kamu makan. Maknanya antara banyak-banyak benda kamu nak buat tu, kamu nak makan lah kan? Okey, kita nak makan lah. Okay, itu kata Allah Azza wa Jalla. Tapi dalam surah Az-Zukhruf tidak ada wa. Dia direct. Lakum fiha fakihatun kasirah
minha ta'kulun. Untuk kamu buah yang banyak, antaranya daripadanya, minha tu daripadanya kamu makannya, daripadanya kamu makan. Jadi macam mana tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah? Itu kebun di syurga, ya, itu kebun di syurga. Insya-Allah kita sama-sama doakan kita masuk syurga tanpa neraka, maknanya tanpa melalui neraka. Insya-Allah, amin. Jadi kalau di syurga nanti kita perlu ke penat-penat? Tak ada. Kita bukan tanam pokok, kita tak peduli dah dia punya kulit ke apa benda, semua kita tak peduli. Perlukah kita menanam, perlukah kita mengawal daripada serangan haiwan ataupun serangga pemusnah, perlukah kita buat semakan kepada kebun tersebut, perlukah kita sedekah, perlukah kita zakat, perlukah kita haji, semuanya tak perlu. Semuanya tak perlu. Kerja kita di syurga nanti ialah berehat makan. Berehat makan. Amin. Ustazah Syah, amin. Berehat makan. Sembang-sembang. Alal araiki muttaqiun, duduk sembang. Kamu dululah kat dunia, kita sembang-sembang sama kita kan. Ustazah Syah dulu macam mana kat dunia kan. Okey. Tuan Wan macam mana di dunia nanti, di dunia dahulu kita sembang keadaan kita di dunia dahulu. Dan ada banyak benda lah yang kita nak sembang-sembang tu. Okey, jadi kita duduk kat kebun tu, bahkan makanan tu walaupun dia pokoknya ada buah yang tinggi, semuanya turun untuk kita mencapai buah tersebut. Sambil baring, kalau sekarang di dunia, kita nak makan baring pun kita tak berani, kita kena duduk, nak jaga kesihatan. Dan buah-buahan itu pun kita kena sukat, jangan makan durian banyak kerana nanti diabetes. Orang sakit jantung pun tak boleh makan durian banyak, ada had dia. Nak makan pulut durian pun tak boleh. Kecuali satu suap kecil sekali setahun. Bolehlah sekali setahun. Jadi macam-macam masalah. Tapi di syurga nanti kita duduk sambil baring pun boleh makan. Tak adalah masalah tercekik ke apa ke, tak ada. Nak buang yang besar kerana makan banyak, tak ada. Nak buang yang kecil, tak ada. Sakit perut, semuanya tak ada. Jadi kerana semua ini ditiadakan, kita di syurga nanti hanya kerjanya nak bersenang lenang. Antara senang lenang kita ialah makan. Dan makan itu kan memang benda yang seronok. Sebab itu orang buat kalau jumpa kawan-kawan lama pun mesti makan-makan. Okey. Jadi kerana agenda tu merupakan agenda yang utama, maka Allah pun meniadakan huruf waw pada kalimah wa minha ta'kulun mengikut kefahaman ulama. Jadi yang sebetulnya Allah saja yang tahu, wallahu alam. Tapi setakat ulama kaji, itulah jawapan dia. Untuk kamu buah-buahan yang banyak di syurga nanti, daripada buah-buahan itulah kamu makan. Jadi maknanya tidak ada huruf waw kerana menunjukkan di syurga memang makan tu merupakan antara agenda terpenting. Tidak perlu bekerja, tak perlu berusaha, tak perlu fikir nak buang sampah dan sebagainya. Maka tidak ada waw pada ayat surah Az-Zukhruf. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa a'udzubika minan nar. Itu antara doa yang dibaca dalam tasyahud akhir kan. Sebelum kita bagi salam tu, Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku mohon kepadamu syurga dan aku mohon lindung kepadamu daripada neraka. Bukannya masa bagi salam, bukannya salam ke kanan, Allahumma inni as'aluka ridhakal jannah, salam ke kiri, wa a'udzubika minan nar. Itu bukan daripada panduan sunnah Nabi SAW. Sunnahnya dibaca sebelum kita memberikan salam. Baik. Ada persoalan dulu ke sebelum saya terus yang ketiga? Okey semua ya. Ustazah Syah ada tambahan Ustazah? Tak ada Ustaz. Okey, jazakumullahu khairan. Okey, kalau tak ada kita teruskan. Beza antara ayat yang mengandungi huruf waw dengan tiada huruf waw yang ketiga. Semuanya ada 5 Dua lagi insya-Allah saya sambung dalam minggu depan. Meneliti isu bersifat keras terhadap kufar dan berkasih sayang sesama mukmin. Okey, cuba kita lihat dua ayat ini. Dalam surah Al-Maidah ayat 54 iaitu ayat ya ayyuhallazina amanu man yartadda minkum an dinih.
dan juga ayat 29 surah Al-Fath. Okey, untuk ibu-ibu tengok lebih jelas, tuan-tuan dan puan-puan tengok lebih jelas. Jom saya buka kat sini ayat 54. Okey. Wahai orang-orang yang beriman, sesiapa yang murtad kalangan kamu daripada agamanya, kelak Allah Ta'ala akan datangkan satu kaum, yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah cinta kepada kaum itu dan mereka cinta kepada Allah. Azillatin alal mu'minin, a'izzatin alal kafirin. Mereka berlemah lembut terhadap orang mukmin, keras terhadap orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah. Mereka berjihad pada jalan Allah. Wala yakhafuna lawmata laim, dan mereka tidak pernah takut dengan celaan sang pencela, orang-orang yang mencela. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Demikianlah kelebihan yang Allah sentiasa kurniakan kepada orang yang sentiasa Allah kehendaki, dan Allah itu maha luas pemberiannya, maha mengetahui. Okey. Ini surah Al-Fatah. Jadi peliknya kenapa tidak ada huruf waw di tengah tu. Logiknya dibaca azillatin 'alal mu'minina wa a'izzatin sepatutnya. Kalau kira logik bahasa Arab lah. Azillatin 'alal mu'minina wa a'izzatin 'alal kafirin. Sebab ini kan dua benda yang berbeza. Pelemah lembut sesama mukmin satu bab. Keras terhadap orang kafir bab yang kedua. Tetapi kenapa tidak ada huruf waw pada perkataan a'izzatin? Okey, kenapa tak baca wa a'izzatin? Baik. Begitu juga dengan surah Al-Fath pada ayat yang akhir. Jadi kata Allah Azza wa Jal, ayat yang masyhur, Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu pesuruh Allah, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Orang-orang yang bersama dengan Rasulullah itu dulu sampailah sekarang, mereka amat-amat keras terhadap orang-orang kafir yang menentang Islam. Berkasih sayang sesama mereka. Jadi tak ada wa juga. Sebenarnya panjanglah nak bahas ayat ini. Antaranya kenapa ayat ini menggunakan asyidda. Kenapa ayat Al-Ma'idah guna a'izzah. Kenapa ayat sini menggunakan ruhama. Kenapa surah Al-Ma'idah menggunakan ayat azillah. Okay. Kenapa surah Al-Ma'idah guna perkataan al-mu'minin dengan al-kafirin. Yang sini guna perkataan al-kuffar dengan bainahum sahaja. Okay. Kenapa dalam surah Al-Ma'idah Allah sebut pasal orang beriman dulu, baru orang kafir berlemah lembut sama orang beriman, tegas terhadap orang kafir. Sedangkan dalam surah Al-Fatah, mula dengan orang kafir dahulu, baru orang beriman. Yang ni kena minta Fadil, kekanda saya, Ustaz Yusof untuk membahaskannya. Dan itu di luar kemampuan saya lah. Saya tahu sikit tapi saya tak buat kajian lagi. InsyaAllah dengan buat kajian kita boleh faham. Cuma setakat ni saya belum buat kajian lagi. Ya. Okey, jadi di sini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita nak bagi tumpuan pada isu ni sahaja. Kenapa tidak ada wa? Kenapa tidak dibaca wa a'izzatin 'alal kafirin? Sedangkan itu dua benda yang berbeza. Dan kenapa dalam isu ini tidak dibaca wa ruhama'u bainahum? Terlalu tegas terhadap orang yang kafir yang benar-benar menentang Islam. Wa ruhama'u bainahum, dan berkasih sayang sesama mereka. Jadi kenapa tidak ada wa? Kenapa tak dibaca asyidda'u 'alal kuffari wa ruhama'u bainahum? Okey, baik. Dia ada nasyid kan? Asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Satu nasyid dari Indonesia kot, ya. Jadi di sini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, cuba kita lihat jawapan dia. Semoga dengan itu kita akan lebih, Masya Allah, hebatnya Quran. Huruf sahaja tuan-tuan, huruf sahaja sudah memberikan gambar yang besar, yang hebat.
Sebab itu saya nak kempen jugalah tuan-tuan puan-puan sekalian. Sekali lagi, saya dengan Ustaz Yusof pada 18 hari bulan nanti akan ada satu webinar Al-Quran di Hatimu. Ustaz Yusof akan bahas tentang munasabah ayatul Quran. Munasabah surah dengan surah. Apa kaitan surah itu dengan surah yang ini. Saya pula memberikan fokus kepada fungsi huruf dalam Al-Quran. Saya sudah siapkan sebuah e-book yang mana e-book ini menyediakan 30 isu huruf ba' sahaja. Kemudian nanti insya-Allah kita akan buat lagi webinar Al-Quran di Hatimu siri yang kedua. Saya nak bahas huruf yang lain pula, huruf lam ke, huruf waw ke. Tapi untuk 18 hari bulan Ahad ini, Sabtu ini, insya-Allah saya akan bahas hanya huruf ba' dalam Al-Quran. Macam mana huruf ba' itu sendiri, masya-Allah, masya-Allah. Hebat. Dengan huruf ba' saja pun kita tengok, aduh. Kalau tak ada ba' dalam Quran tu cacat jadinya. Jadi ba' itu amat penting. Contoh ayat bima kuntum ta'malun, bi dengan apa yang kamu kerjakan. Bi itu sangat-sangat penting dan memang ada khilaf besar kalangan ulama dalam memahami maksud bi pada ayat bima tu, pada kalimah bima. Jadi siapa yang berminat boleh join. Nanti saya boleh berikan link pada tuan-tuan dan puan-puan. Sekejap ya. Cuba saya tengok kalau ada. Okey. Siapa yang nak join boleh tekan link di sini ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita teruskan. Okey. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Kita dah faham ya? Kewujudan huruf waw menunjukkan dua benda yang berbeza. Tapi sekarang ni kenapa tidak ada waw pada wa ruhama ubainahum, pada ruhama ubainahum, dan kenapa tidak ada waw pada a'izzatin 'alal kafirin. Baik. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ini dia punya asas yang perlu kita fahami terlebih dahulu. Hum lil mu'minina kal walid lil walad wa sayyid lil 'abd. Orang beriman ini, mereka dengan sama mereka ni ibarat kasih seorang bapa kepada anak dan juga tuan kepada hamba. Wa hum fil ghilzati 'alal kufar ala farisatih. Manakala prinsip mereka terhadap orang kafir yang benar-benar menentang Islam umpama haiwan liar, haiwan yang ganas, ala farisatih terhadap mangsanya. Bagaikan haiwan ganas tasabu' ala farisatih yang menerkam mangsanya. Okey, jadi itu dia. Kita ni ibarat keluarga. Walaupun kita tidak ada pertalian darah, tapi kasih sayang sama kita ni ialah kasih sayang yang terikat dengan akidah. Menyebabkan kita sanggup berhabis duit demi saudara kita, tapi dengan pengurusan duit yang betul lah. Kita mengurus duit yang betul, tapi kalau saudara kita dalam kesulitan, kita sanggup berhabis duit dengan pengurusan yang betul tadi. Jadi kita macam mana kita nak tolong juga. Inilah saudara dipanggil. Dan apabila kita berbuat baik sesama saudara kita, maka mereka inilah yang bakal memberikan syafa'atus surah, syafaat yang kecil kepada kita di hari akhirat nanti, dan kita pun berusaha memberikan syafaat kepada saudara kita yang lain, yakni syafaat dengan menjadi saksi terhadap kebaikan saudara kita. Sebagaimana insya-Allah ibu ayah sekalian menjadi saksi terhadap budi santun Fadil Ustaz Yusof di hadapan Allah Azza wa Jalla nanti. Baik. Kemudiannya, apa kata lagi? Okey, ini panjang ni. Tapi akhirnya saya pun buat ni je lah. Ini dalam Tafsirul Qurtubi. Poin dia apa dia? Sifat azillah, azillatin alal mu'minin, berlemah lembut terhadap sesama orang mukmin, dan a'izzah, keras terhadap orang kafir yang menentang Islam, merupakan dua sifat yang bercanggah sebenarnya. Okey, kalau bercanggah sepatutnya ada wa. Sepatutnya.
Dia kena ada wa. Tapi kenapa tidak ada wa tu? Sedangkan dia bercanggah. Okey, satu. Yang kedua, kalimah azil atau azzul bermaksud, bukan nama saya je Zul. Tu saya ni bukan Zul. Saya Zu. Zu al-khair. Orang yang memiliki kebaikan insya-Allah. Jadi ini azzul, bukan Zul. Bukan saya orang baik, saya bukan Zul. Saya Zu. Cuma orang panggil je Zul. Itu panggilan bahasa Melayu, bukan panggilan bahasa Arab ya. Baik, azil atau azzul maksudnya menghina diri dan ketaatan. Boleh membawa maksud menghina diri, boleh juga membawa maksud ketaatan, yakni orang yang menghinakan diri di hadapan Allah Azza wa Jal. Ia antonim berlawan, mempunyai maksud yang bercanggah dengan kalimah al-izz, yang itu iaitu bermaksud kekerasan. Sebahagian ahli tafsir menyatakan azzul dia antonim kepada kekerasan al-izz, manakala azil ia antonim kepada kesulitan as-su'ubah. Tapi pelik. Pelik, dan tafsiran ini tidak diterima oleh Ibn Ashur. Baik. Kalimah azillah menunjukkan perasaan kasih yang mendalam dan menjemput manfaat. Azillatin 'alal mu'minin. Sekejap ya. Ini sebenarnya dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran ke kitab tafsir Ibn Ashur? Saya rasa memang, ini kitab Ibn Ashur At-Tahrir wa Tanwir. Saya silap. Azillah ini, azillatin 'alal mu'minin, kita kasih sesama orang mukmin, yakni kita kasih dalam memberikan manfaat. Bukan kasih je, bukan sayang je. Tanya sayang ke? Sayang orang beriman. Tapi apa yang kita buat? Tak buat apa pun. Mengata ada, mengutuk ada. Tak bolehlah, itu bukan kasih. Kasih ni kasih yang memberikan manfaat. Baik. Kalimah al-izzah ialah jamak kepada aziz yang bermaksud kekuatan. Orang Arab menggunakan kalimah ini untuk menunjukkan ketegasan. Kan Allah itu kan aziz. Innallaha azizun dzuntiqam. Allah itu maha perkasa dan punya kekuatan untuk membalas kejahatan orang-orang yang jahat. Jadi izzah makna kita ada kekuatan, kita tidak tunduk kepada orang yang menentang ajaran agama kita. Baik. Jadi kalimah ini juga digunakan untuk menunjukkan ketegasan. Jadi kemusykilan dalam perbahasan ini ialah, bukankah lemah lembut terhadap orang mukmin merupakan perkara berbeza dengan kekerasan terhadap orang kafir? Bukankah azillatin 'alal mu'minin beza dengan a'izzatin 'alal kafirin? Mengapa tidak ada wa pada wa a'izzatin 'alal kafirin? Saya ulang balik. Bukankah asyidda'u 'alal kuffar beza dengan ruhama'u bainahum? Maka mengapa tidak ada wa pada kalimah ruhama'u bainahum? Kenapa tak baca wa ruhama'u bainahum? Okey, baik. Jadi kita terus penjelasan dia. Mengapa tidak ada wa tadi? Penjelasannya begini. Ya, pada zahirnya sifat lemah lembut, berkasih sayang sesama orang beriman berbeza dengan sifat keras terhadap orang kafir yang menentang Islam. Memang beza. Orang kafir yang menentang Islam ya, bukan orang kafir yang tak menentang Islam, itu lain. Kita keras terhadap orang kafir yang jahat sahaja. Jadi sekarang ni memang secara zahirnya berbeza secara zahir. Tetapi kalau kita teliti dengan lebih mendalam, Allah Ta'ala nak sebut sebenarnya bagi orang mukmin tu dia kena ada dua-dua sifat itu sekaligus. Dia kena ada sifat itu sekaligus. Jadi maknanya tak boleh kita ni azillatin 'alal mu'minin, kita lemah lembut tak terhadap orang beriman? Ya, lemah lembut, baik sangat dengan orang beriman. Tapi kita tegas tak, kita benci tak terhadap orang kafir yang menentang ajaran Islam? Tak benci. Tak ada pun perasaan. Orang kafir yang menentang Islam mempromosi agenda seksual bebas sebagai contoh, kita tak benci. Mengkempen agenda judi secara terbuka, arak secara terbuka,
demokrasi yang sampaikan nilai, akhlak pun demokrasi. Dalam politik tu cerita lain lah. Itu khilaf kalangan ulama'. Tapi dalam bab akhlak pun kita nak demokrasi, kebebasan suara yang semutlak-mutlaknya. Adakah kita suka? Jadi mustahil ada orang yang lemah lembut sama mukmin, tapi dengan orang kafir pun dia lemah lembut. Orang kafir menentang Islam pun dia lemah lembut. Mustahil itu. Dia mesti serentak. Kalau kita lemah lembut terhadap orang mukmin, secara automatik kita mesti benci terhadap orang kafir yang menentang Islam. Tapi dengan orang bukan Islam, kafir zimmi ataupun non-Muslim, kita kena sayang. Kerana Nabi SAW pun sayang kepada non-Muslim, memberikan hak kepada mereka, dan Nabi anggap macam orang Islam juga. Tapi ada beza lah. Tapi macam orang Islam juga. Daripada sudut kemanusiaan, layanan, hak istimewa dan lain-lain. Jadi di sini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, mesti ada serentak kedua-dua amalan itu, sifat tersebut. Bila kita asyidda'u 'alal kufar, bila kita benar-benar tegas terhadap orang kafir yang benar-benar menentang Islam, automatik kita mesti berkasih sayang sesama kita. Jadi tak bolehlah kalau kita ni dengan orang kafir di setengah tempat kan, bunuh orang kafir, perang habis-habisan. Dalam masa yang sama, orang beriman pun lawan juga. Itu yang menyebabkan perang saudara berlaku sesama orang beriman, kerana mereka tidak ada ruhama'u bainahum, kasih sayang sesama mereka. Jadi Allah kata tak boleh begitu macam tu. Dia kena serentak. Tak boleh dipisah-pisahkan dua nilai ini. Kedua-dua nilai ini, kasih sayang sesama kita, dan juga tidak sukanya kita terhadap orang-orang kafir yang menentang Islam, mesti serentak wujud dalam jiwa kita. Kalau kita cintakan sunnatun Nabi SAW, kita mesti benci bid'ah. Mana boleh kita sukakan sunnah, dalam masa yang sama kita hidupkan bid'ah. Mana mungkin dalam keadaan kita ni menyembah Allah, solat mengikut cara Nabi SAW, tapi apabila ada golongan yang pergi kempen untuk meminta pertolongan dengan wali-wali Allah yang berada dalam kubur, pun kita buat tak tahu, tak apa. Boleh je kita nak minta tolong dengan wali-wali dalam kubur. Tak boleh. Sunnah dengan bid'ah merupakan benda yang mesti berbeza. Tak boleh dalam keadaan kita kata kita junjung sunnah sallallahu alaihi wasallam, dengan pakaian kita pakaian sunnah, tapi amalan kita amalan bid'ah. Tak boleh. Dia kena serentak. Bila amalan sunnah, maka kita benci bid'ah. Okey. Sebagai contoh sunnahnya, bila kita sayang pada Nabi, kita kena selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukannya bila kita sayang kepada Nabi, kita pun sebut minta tolong kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Nabi sendiri minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi sayang Nabi ikut cara Nabi. Nabi minta tolong dengan siapa? Dengan Allah Azza wa Jalla. Maka mengapa kita sibuk-sibuk nak minta tolong daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan alasan Nabi kan masih hidup dalam kubur. Ya, Nabi masih hidup tapi Nabi dalam kubur. Nabi tak boleh tolong kita. Yang boleh tolong kita ialah Allah. Jadi kan lagu TikTok tu kan yang masyhur tu, Allah Allah aghisna ya Rasulullah. Tolonglah kami ya Rasulullah. Ya zambillah. Mana boleh kita minta tolong kepada Nabi, dan jangan terpedaya dengan lagu-lagu yang indah. Biarlah kita terpedaya dengan bacaan Al-Quran yang indah. Ya, baik, kerana Al-Quran pasti tidak akan menipu, dan terpedaya dengan Al-Quran merupakan satu nikmat yang besar. Baik, jadi tuan-tuan, oleh kerana ia serentak, kasih sayang sama mukmin mesti serentak dengan kekerasan terhadap orang kafir. Maka tidak ada tak perlu baca wa'izzatin 'alal kafirin kerana dia serentak. Bahkan yujahiduna fi sabilillah, ia serentak. Manakala surah Al-Fatah, asyidda'u 'alal kuffar dengan ruhama'u bainahum, tidak perlu dipisahkan dengan wa ruhama'u bainahum, tak perlu. Direct terus ruhama'u bainahum, kerana dia dua sifat yang sama, tidak boleh dipisah-pisahkan. Okay. Menurut penjelasan Al-Alusi di dalam kitab Ruhul Ma'ani, kalimah azillah dan a'izzah dibaca baris bawah kerana kedua-duanya merupakan sifat kepada kaum yang dinyatakan. Kedua-dua sifat ini tidak dipisahkan dengan huruf wawul ataf wa turikal ataf bainahuma. Tidak ada huruf ataf antara kedua-dua sifat tersebut. Lidalalati ala istiqlalihim
bilittisafi bikulli minhuma, untuk menunjukkan bahawa mereka mesti memiliki kedua-dua sifat tersebut. Pengajaran. Kita mesti berkasih sayang sesama kita. Menghormati orang bukan Islam dan bertegas terhadap orang yang menentang atau merendah-rendahkan ajaran Islam. Satu. Yang kedua, kedua-dua sifat ini mesti ada dalam diri kita. Mustahil kita kasih sesama orang beriman, dalam masa yang sama kita pun menjalin hubungan mesra dengan orang kafir yang menentang Islam. Kalau hubungan kenegaraan, hubungan diplomatik itu memang kena jaga. Nah, itu cerita lain, itu hubungan diplomatik. Tapi cinta ada tak? Nah, tak cinta kepada orang kafir yang menentang ajaran Islam. Ya? Jadi rumusannya ialah ketiadaan huruf waw menunjukkan tidak ada beza antara dua sifat tersebut. Bahkan kedua-duanya perlu ada dalam diri orang beriman kepada Allah Azza wa Jal. Akan datang insya-Allah kita akan teruskan dengan dua lagi contoh adanya huruf waw dengan tiadanya huruf waw dalam bab dalam bab apa tu? Dalam bab tuduhan terhadap Nabi Saleh dan Nabi Syuaib alaihi wassalam, dan dalam bab pintu syurga, pintu neraka. Allah alam, kita berhenti di sini tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih atas kesudian tuan-tuan dan puan-puan untuk hadir. Barakallahu fikum. Dan jazakumullah khairan kepada Akademi Tadabbur Malaysia. Dan saya kempen tuan-tuan dan puan-puan yang ada rezeki, kemurahan rezeki daripada Allah Azza wa Jalla. Di situ ada satu mesej daripada Akademi Tadabbur Malaysia. Sesiapa yang ada kelapangan rezeki daripada Allah, bolehlah memberikan sumbangan kepada Bank Islam di bawah nama Akademi Tadabbur Malaysia. Allah alam. Hayyakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.